Alhamdulillah, malam ni kita berada pada 2 bulan Muharram, sempena peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala menyebut 3 golongan pada ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama orang beriman, yang kedua orang hijrah, yang ketiga mereka yang berjuang. 3 golongan ini disebut sebagai orang yang mengharapkan redha Allah, mengharapkan rahmat Allah. Kita tahu bagaimana semua nabi-nabi hijrah. Kerana hijrah merupakan suatu tanggungjawab, keperluan dalam hidup, sama ada dalam soal akidah atau dalam soal ekonomi kehidupan seharian di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadikan Nabi pemimpin di Mekah, walaupun Nabi lahir di Mekah, dibesar di Mekah. Orang Mekah panggil Nabi Al-Amin, dia tak panggil Muhammad. Dipanggil sifat yang ada pada Nabi Al-Amin, orang yang paling amanah. 40 tahun mereka terima Nabi, mereka sanjung Nabi sebelum Nabi diangkat sebagai Rasul. Bila mana turun perintah Allah, wahyu Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat ini mengangkat Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi, bukan seorang Rasul. Manakala ayat kedua, ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir, mengesahkan Nabi adalah seorang Rasul. Sebagai Rasul, beza dengan Nabi. Nabi dia terima wahyu untuk dia, dia tak wajib sampai pada orang lain. Adapun Rasul, dia terima wahyu daripada Allah untuk diri dia dan dia wajib sampai pada orang lain. Bila Allah Ta'ala menyebut kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Tatkala mana turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan pada kaum kerabat kamu yang terdekat. Dikumpulkan kaum kerabatnya di kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib, yang menguasai kota Mekah, pembesar-pembesar yang terkenal, pemuka-pemuka Quraisy. Dikumpulkan, Nabi SAW berada di atas Bukit Safa, mengumpulkan pada waktu itu. Sebelum Nabi SAW beritahu siapa dan apa tujuan, Nabi SAW menguji pembesar-pembesar Quraisy. Uji dulu, test dulu. Apakah tuan-tuan percaya kalau saya beritahu tuan-tuan bahawa musuh nak datang menyerang kita, mungkin petang ini atau pagi besok? Padahal tak ada berita musuh nak mari serang Mekah. Nabi nak test, nak uji keyakinan masyarakat pada dia. Bila Nabi tanya, semua jawab, benar ya Muhammad, kami percaya. Sebab kamu tak pernah bohong. Kamu tak pernah bohong. Alhamdulillah. Maknanya masyarakat masih percaya apa yang Nabi kata. Walaupun tak ada berita, tak ada angin, tak ada khabar berita musuh nak serang sekalipun, apa yang Nabi sebut mereka akan percaya. Kemudian baru Nabi beritahu, inni Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku ni Rasulullah kepada kamu semua. Mari kita beriman dengan Allah Ta'ala, tinggalkan sembahan berhala, tinggalkan tagut, tinggalkan perkara yang bercanggah dengan akidah. Mari beriman dengan Allah. Orang yang baru 2 minit tadi kata benar, tiba-tiba dia bangun berdiri, genggam 2 tangan. Ada riwayat dia menggoncang 2 tangan dia. Ada riwayat dia kata dia temukan 2 tangan dia, digoncang tangan dia. Ya Muhammad, alihaza jama'tana, taballaka sairil yaum. Hei Muhammad, ini ke kerja kamu kumpul kami? Nak beritahu kami kamu Rasul? Ini ke?
celakalah kamu sepanjang hari-hari ini wahai Muhammad. Siapa dia tu? Pak saudara dia Abu Lahab. Rambut panjang, pecah bau, mata juling sebelah. Ya. Riwayat mengatakan bahawa dialah di antara orang yang awal mencerca Nabi dengan satu kalimah, tabballaka. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran menggunakan kalimah yang sama, tapi daripada Allah. Tabbat yada abi lahabin watab. Celakalah kamu ya Abu Lahab, dan kamu akan pasti celaka. Inilah satu-satunya manusia dikhitab oleh Allah dalam Al-Quran sebagai ahli neraka sebelum dia mati. Semua yang lain setelah dia mati, kecuali Abu Lahab dan isteri dia. Allah sebut nama. Adapun isteri dia Ummu Jamil, dia sebut nama wa mra'atuhu, isterinya. Yang lain Firaun, Qarun, Namrud, Haman, semua dikhitab sebagai neraka setelah dia mati, kecuali Abu Lahab. Waktu hidup ditahu dah dia masuk neraka. Hingga ulama tafsir kata, kalaulah Abu Lahab tu masuk Islam, batal Quran semua. Kenapa? Kerana Allah dah khitab dia padahal dia masih hidup lagi masa tu. Ummu Jamil bila mendengar ayat ni, dia bersumpah di kalangan pembesar Quraisy, aku akan hentam muka Muhammad dengan batu. Kemana dia berjalan, dia bawa satu ketul batu di tangan dia. Hinggalah satu hari sedang Nabi berada bersama Abu Bakar As-Siddiq, berteduh di bawah bayangan Kaabah pada waktu petang. Tiba-tiba Ummu Jamil, isteri Abu Lahab, turun daripada bukit menuju ke Kaabah. Melihatkan hal itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyebut, ya Rasulullah, baik kamu pergi sembunyi wahai Rasulullah, kerana aku dengar dia bersumpah dia akan pukul kamu dengan batu di tangan dia tu. Kemana dia berjalan, dia bawa batu di tangan dia. Dia bersumpah nak pukul Nabi dengan batu tu. Kata Abu Bakar, baik kamu sembunyi wahai Rasulullah. Nabi kata, semoga Allah lindung aku dengan dia. Bila sampai depan sana Abu Bakar, Ummu Jamil, isteri Abu Lahab ni, tanya Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, mana sahabat kamu Muhammad tu?" Padahal Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar. "Mana sahabat kamu Muhammad tu? Dia mencerca aku dengan suami dengan syairnya." Sebab dia tak percaya Quran. Dia mencerca aku dengan suami aku dengan syairnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, demi Allah, yang dibaca oleh Muhammad itu bukan syair, bukan puisi, dia wahyu Allah. Kata Ummu Jamil, wallahi kamu benar wahai Abu Bakar. Lalu dia pun tinggal lari. Dia berjalan ke lain. Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi, ya Rasulullah, dia tak nampak kamu ke? Nabi kata, Allah lindung antara aku dengan dia. Tuan-tuan sekalian, sama hal yang berlaku di Madinah. Bila mana pembesar-pembesar Yahudi di Madinah menyuruh ketua kaum Yahudi untuk bertemu dengan Nabi SAW supaya berhujah dengan Nabi. Dia minta pemimpin dia, Abdullah bin Salam. Dia kata, wahai Abdullah, kamu mahir kitab Taurat, kitab Injil. Ada seorang laki-laki daripada Mekah datang ke Madinah mengaku dia Rasul, mengaku dia Nabi. Kamu orang alim di kalangan kami, aku nak kamu pergi jumpa Muhammad, hujah dengan Muhammad, kalahkan Muhammad. Lalu Allah bin Salam datang jumpa Nabi, tanya Nabi satu demi satu. Nabi jawab satu persatu apa ditanya, termasuk kisah-kisah dalam Ashabul Kahfi.
cerita Zulkarnain. Cerita ni tak ramai orang tahu. Bila Nabi jawab semua soalan dia, lalu kata Allah, dia terus, benar ya Muhammad, inilah Nabi terakhir. Lalu dia mengucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Terus masuk Islam. Pemimpin Yahudi tunggu dia balik, tak balik-balik. Ada yang cadang, mari kita pergi tengok apa dah berlaku pada Abdullah bin Salam. Tak balik-balik ni. Takut lompat parti. Takut dah masuk Islam. Atau apa-apa berlaku pada dia. Tatkala mana rombongan Yahudi itu datang, Nabi suruh Abdullah sembunyi. Kamu sembunyi sekejap balik pintu. Pimpin Yahudi sampai, ya Muhammad, ada tak seseorang datang jumpa kamu? Nabi kata, siapa? Jawab mereka, pemimpin kami. Siapa dia? Abdullah bin Salam. Mereka jawab, Abdullah bin Salam. Nabi tanya mereka, siapa Abdullah bin Salam tu? Dia kata, pemimpin kami, orang paling alim di kalangan kami, yang paling jujur di kalangan kami, yang paling baik di kalangan kami, yang warak di kalangan kami, yang zuhud, dia puji semua. Lalu Nabi suruh Abdullah keluar. Hei Abdullah, keluar. Beritahu kaum kamu. Kamu beritahu kaum kamu sendiri. Lalu kata Allah bin Salam, wahai tuan-tuan, saya dah jumpa Muhammad. Saya dah tanya dia, saya dah hujah dengan dia, saya dah bertengkar dengan dia. Satu persatu saya tanya dengan ilmu yang aku ada. Ternyata dialah Rasul yang terakhir. Marilah kita beriman dengan dia. Mari kita beriman. Sebab kita hijrah ke Madinah ni nak tunggu Nabi terakhir. Mereka sangka Nabi terakhir di kalangan Bani Israel. Tiba-tiba Allah tak pilih Bani Israel. Nabi terakhir daripada kaum Quraisy. Yahudi tak terima Nabi Muhammad bukan sebab dia tak tahu, tapi sebab dia bukan daripada Bani Israel. Bila Allah bin Salam beritahu demikian, pemimpin wakil-wakil mereka kata pada, ya Muhammad, inilah orang paling tak guna di kalangan kami, yang paling jahil di kalangan kami, yang paling tak boleh percaya di kalangan kami. Saya bawa cerita ni, dua peristiwa ni, untuk kita melihat senario yang sedang berlaku. Sebelum Nabi beritahu dia Rasul, orang Mekah sanjung Nabi, terima Nabi. Sebelum Nabi beritahu Allah bin Salam, mereka puji sanjung. Tapi bila Allah bin Salam beritahu kepada kaum dia, inilah Rasul terakhir, tiba-tiba mereka terus cerca. Baru 2 minit puji, dengar dia beriman, maka dia tolak. Sebab itu kadang-kadang, kenapa gerakan Islam ditentang? Digambarkan pilihan raya baru-baru ni sebagai the green wave, gelombang hijau, yang cuba nak takut-takutkan bukan Islam dengan kemenangan PAS. Mereka cuba timbulkan ketakutan. Sebab sebahagian masyarakat belum kenal PAS secara dekat. Yang kenal PAS ni orang Kelantan, orang Terengganu, orang Kedah, sebahagian orang ada pondok pengajian, sebahagian lagi tak kenal. Ramai yang belum kenal PAS sebenarnya. Dalam beberapa minggu kebelakangan ni, saya bertemu dengan banyak duta-duta asing, minta nak berjumpa. Di antara kebimbangan mereka ialah tentang gelombang hijau. Sebab negara mereka melabur di Malaysia, dia bimbang takut jadi macam Afghanistan, Taliban. Dia takut PAS ini bila merentah, maka pelabur-pelabur tidak mesra pelabur. Mengharam itu, mengharam ini, tak boleh itu, tak boleh ini. Mereka tanya beberapa perkara. Kenapa? Sebab mereka yakin masa depan Malaysia ialah berada pada tangan PAS dan rakan kita bersatu dalam Perikatan Nasional. Ini masa depan, tuan-tuan. Kita memilih politik ini ialah pilihan masa depan, bukan waktu ini.
Tuan-tuan akan mengundi 12 hari bulan nanti untuk 5 tahun. Pemimpin jadi pemimpin kita. Bukan waktu ini. Dan mereka menilai prestasi PAS bersama rakam muafakat kita bersatu dalam Perikatan Nasional. Kita buat keputusan. Kerangka besar kita ialah penyatuan ummah. Ni kerangka besar kita. Sebab kita melihat rosaknya hancur negara, khusus negara-negara Asia Barat, ya, bahkan Asia Tengah. Banyak negara mana dunia sekalipun, bila berlaku perpecahan, kita hilang kekuatan. Kita minta untuk mengadakan penyatuan. Mereka tahu. PAS mula ditubuh tahun 1951. Kita parti pertama masuk pilihan raya sebelum merdeka. Kita dah ada wakil pada waktu itu. Bermula pada tarikh itu, PAS istiqamah dengan sistem demokrasi. Kita mengambil pendekatan muwajahah silmiyah. Tidak revolusi, tidak peperangan. Mengambil pendekatan damai. Sebagaimana Islam ajar kita. Islam bukan mari nak bermusuh. Islam mari nak menyelamatkan manusia. Manusia hanya boleh selamat dengan sistem yang Tuhan turun. Kalau sistem yang manusia buat, akan berlaku ketidakadilan. Sebab manusia, ilmu dia terbatas. Maklumat dia terbatas. Kalau kita orang Melayu, memang kita sayangkan bangsa kita. Orang Arab sayangkan bangsa dia. Orang Cina akan sayang bangsa dia. Satu-satunya ajaran agama yang letak manusia sama taraf, Islam ya. Islam tak pernah membezakan mulia pada bangsa. Kenapa? Kerana yang cipta bangsa bukan kita, Allah. Saya tak pernah minta jadi Melayu. Tuan-tuan tak pernah minta jadi Melayu. Jeffrey tak pernah minta jadi Cina. Siapa yang menjadikan bangsa? Allah, bukan kita. Sebab tu di sisi Allah, manusia sama aja. Sayang bangsa tak salah. Nabi pun sayang. Nabi kata anal Arab uhibbul Arab. Aku ni orang Arab, aku sayangkan bangsa Arab. Tidak salah. Tapi tak boleh kita meletakkan ketidakadilan semata-mata kerana bangsa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadu ala al-aswad illa bittaqwa. Tak ada kelebihan. Sebab tu bila kita merentah, kita bagi dua perkara. Perkara pertama, perkara dasar yang tak boleh diganggu-gugat, disentuh. Perkara prinsip. Prinsip ni ada dalam semua urusan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam ekonomi, dalam berpolitik, dalam bersosial. Semua ada. Dasar tak boleh berubah. Akidah tak boleh berubah. Sewaktu berjumpa dengan duta Jepun, ditanya saya satu soalan. Dia kata kenapa dia dapat berita pandangan PAS, pandangan ahli agama, kenapa tak boleh hadir sambutan Bon Odori? Kenapa tak boleh hadir Bon Odori? Saya tanya dia, Bon Odori ni perayaan agama ke perayaan budaya? Dia kata Bon Odori dulu-dulu, tahun 500 tahun dulu memang agama. Tapi hari ini dah jadi perayaan budaya. Dah tak ada nilai agama tu, dah tak ada dah. Saya beritahu dia, yang tak boleh Islam sekat kita, bukan Islam saja, ialah kita mencampuri urusan agama masing-masing. Tak boleh lah. Sebagaimana mereka tak boleh, kita tak boleh campur urusan agama. Agama dia punya. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau jadi perayaan budaya, budaya bukan agama, tak ada masalah. Islam tak sekat. Yang Islam sekat ialah kalau menyentuh soal akidah. Saya kata boleh jadi ada misunderstanding, silap faham. Kerana melihat pada asas, timbul masalah. Sebab tu kita perlukan ada dialog, perbincangan untuk kita memahami suatu perkara. Kalau dia perayaan budaya,
Sama tahun baru Cina, tak ada masalah. Yang tak boleh perayaan keagamaan. Itu yang saya sebut dasar prinsip tak boleh kompromi. Dan ekonomi, Islam mengharamkan riba, rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa. Kita pegang prinsip ini, tak kira siapa yang buat. Orang Melayu yang rasuah salah, Cina ke rasuah salah. Siapa-siapa yang buat langgar prinsip dia salah. Kerana dosa ditakkir bangsa, ditakkir agama. Ya. Cuma nilai pahala dosa duduk pada Islam. Bagi orang lain, mungkin dia tidak anggap dosa, tapi agama dia tak benar, dia pun tak setuju. Sebab tu kita menentang bila menganggap bahawa judi ni budaya orang Cina. Saya bincang dengan orang Cina. Orang Cina kata bukan budaya kami. Kenapa nilai-nilai buruk diletakkan pada non-Muslim? Padahal mereka sendiri pun, agama dia pun tak benar. Bila kita angkat martabat ini, kita mula lihat masyarakat mula yakin pada PAS. Yakin ni penting. Yakin ni sangat penting. Kata Nabi SAW dalam hadis, Naja'a walu hazil ummah bil yaqini wa zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Berjaya generasi awal tu sebab mereka yakin. Hari ni kenapa orang pilih PAS? Orang pilih Perikatan Nasional. Padahal kita tahu sebelum pilihan raya umum baru-baru ini, selama 3 tahun kita cuba menggabungkan supaya penyatuan ummah dapat kita tegakkan. Ikut logik, bergabung dengan UMNO kita menang besar. Ikut logik akal. Pasal apa? PAS ada ahli 1 juta, UMNO ada ahli 3 juta. PAS ada cawangan, UMNO banyak cawangan. Logik akal akan kata, kalau PAS bergabung dengan UMNO akan menang besar. Tapi PAS panjang sejarah muafakat politik, kita tak pernah khianat kepada rakan politik kita. Ini kena pegang. Kena ingat, kita tak boleh khianat pada rakan politik kita. Barisan Alternatif, siapa yang bubarkan dia? Bukan PAS. Waktu kita dalam semangat dalam Barisan Nasional, UMNO mengeluarkan kita daripada Barisan Nasional. Di Istiadat Mageran di Kelantan, ambil alih Kelantan dengan cara yang tak betul. Sebab tu bagi kita buat keputusan dalam mesyuarat tangkuasa PAS Pusat selama 3 jam. Kita penting umat ini bersatu. Tapi tak boleh kita capai matlamat dengan khianat pada rakan politik kita. Kita beritahu kita kekal bersama rakan kita bersatu. Walau bersatu tu baru parti baru 2-3 tahun, tak banyak cawangan, tak banyak ahli. Tapi ingat, keberkatan dalam perjuangan bila mana Allah Ta'ala bersama-sama. Allah menolong kita kerana kita berpegang teguh dengan muafakat kita. Yadullah ma'al jamaah. Alhamdulillah. Siapa sangka muafakat dengan rakan kita bersatu bersama dengan gerakan yang lemah tak banyak. Kita tahu. Kita bergabung hadapi pilihan raya. Kita menyaksikan bagaimana kemenangan luar biasa. Gelombang anak-anak muda bersama-sama dengan Perikatan Nasional yang menyaksikan kita menang besar. Saudara Amzad sebut, dia di Kuala Terengganu, pilihan raya umum dulu, majoriti 40,000 lebih. 40,000. Ya. Dicabar mahkamah, kita tak rayu. Sebab kita nak ajar kali ini insya-Allah Parlimen Kuala Terengganu kita nak lebih pada 40,000 insya-Allah. Saya di Kubang Krian, pilihan raya umum dulu menang 17,000 majoriti. Yang baru ni 42,000 majoriti. Tuan Guru Presiden daripada 18,000 naik sampai 43,000 majoriti.
Ni gelombang kebangkitan. Logik akal akan kata kalau kita dengan UMNO dapat jumlah tu betul. Tapi kita bersama satu. Di mana keberkatan? Keberkatan kerana kita tak khianat pada rakam muafakat politik kita. Ada kelemahan manusia. Kita tahu tempat yang kita kuat, kita kena tolong rakan kita yang lemah. Di tempat yang kita lemah, rakan kita tolong kita. Inilah penyatuan ummah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Innallahi bullazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang berjuang ni ibarat satu bangunan tersusun teguh. Allah sebut bangunan. Kenapa bangunan? Kerana asal bangunan tu benda yang tak ada kekuatan. Simen saja tak ada kekuatan, besi saja tak ada kekuatan, pasir saja tak ada kekuatan, batu saja tak ada kekuatan. Tapi bila gabung besi campur dengan batu, campur dengan pasir, digaul dengan simen, dia akan ada kekuatan. Inilah keberkatan kekuatan kita insya-Allah. Ada pun isu kita tahu mereka bimbang gelombang ini. Ya. Siapa mak saya kata nasib baiklah Terengganu ni tak buat pilihan raya serentak, kalau tidak mampu aku. Kosong dah dia. Kita menang sapu bersih Terengganu 8-0. Kelantan 14-0, Perlis 3-0, Selangor sapu bersih, Kedah sapu bersih. Di peringkat DUN, daripada 1 kursi kita menang di Perlis, tiba-tiba kita menang 14 kursi di Perlis. Perak, dulu kita menang 3 je, 3 DUN je Perak. Sekarang 17. Bayangkan daripada 3 naik ke 17. Di Pahang, dulu kita 8 kursi je. Kali ni kita menang 17 kursi di Pahang. Makna apa dia? Makna orang yakin pada kita. Yakin pada apa sebenarnya? Tuan Guru Presiden dicerca, maki hamun, diserang, dikata apa yang orang tak kata ke dia. Ada orang tanya saya, dia kata kenapa Tok Guru tak saman? Saya kata kalau nak saman tak ada kerja lain. Berpuluh-puluh maki hamun orang cerca nak saman semua. Tapi yang jelas pada kita, kita bina keyakinan ini insya-Allah. Orang yakin pada integriti yang ada pada kita. Kita merintah Terengganu, Kelantan, Kedah, kita tak ada rasuah, mereka serang macam-macam. Akaun bersatu dibukukan, Tasim Muhyiddin didakwa. Untuk apa semua tu? Untuk merosakkan integriti. Sanusi didakwa di mahkamah, ya, menyalahgunakan akta hasutan. Padahal kita dengar berulang kali, saya dengar ulang kali ucapan dia, dia tak ada menghina pun Sultan Selangor. Tak ada. Ya, cuma dia bandingkan dengan Menteri Besar. Tapi didakwa. Tuan-tuan tengok bagaimana reaksi masyarakat bila Sanusi didakwa. Ditangkap pula pukul 3 pagi. Saya nak ucap terima kasih lah. Sebab nampaknya lepas tangkap tu gelombang lagi besar. Ya. Kadang-kadang ada satu hadis Nabi kata, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Hadis ni rasa pelik sikit. Ya. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah Ta'ala menolong agama dia kadang-kadang melalui tangan orang jahat di kalangan kamu. Dengan sebab kejahatan dia, orang tak pada Islam. Orang tak pada kebaikan, kebenaran Islam. Ya. Saya jumpa dengan orang kuat UMNO. Saya tanya dia semalam, apa komen dia dengan reaksi dia yang berlaku pada saudara Sanusi. Dia kata dulu kami duduk jangka Selangor ni adalah harapan 50-50. Lepas kena tangkap ni macam tak ada harapan dah, kata dia. Ya. Lepas kena tangkap macam tak ada harapan dah. InsyaAllah Perikatan Nasional akan tawan Selangor insyaAllah. Pasal apa orang menilai? Hari ni bukan masyarakat yang tak ada maklumat, masyarakat bermaklumat di hujung jari. Orang boleh nilai, orang baca ulasan tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan, para pensyarah universiti, para penganisa, mereka baca, mereka nilai. Ya. Sebab itu kadang-kadang kita tak perlu banyak bicara, kita buktikan macam Terengganu buat. Kita buktikan apa yang kita bila kita dapat ambil alih.
Kita bagi tanah rakyat yang bertahun-tahun, isu perumahan, dan kita menyaksikan bagaimana perubahan yang kita buat. Alhamdulillah, orang nampak masa depan duduk pada Perikatan Nasional, ya, bukan pada parti lain. Dulu waktu menghadapi Pilihan Umum ke-15, Ali UMNO tak tahu pemimpin dia nak tipu dia. Masa tu Presiden UMNO bersumpah, wallahi wabillahi watallahi, no Anwar, no DAP. Ali UMNO kata, ini sumpah ni, mesti betul. Yang bersumpah pula Presiden, bukan JPKK, ya, bukan ketua cawangan. Ikrar pula dalam majlis tertinggi UMNO. Ya Anwar pula, kalau tuan-tuan nak saya bergabung tunduk pada perompak penyamun, sila cari presiden lain. Hoi, hoi, ya hoi. Tak akan bersama dengan penyamun, perompak, perasuah. Apa tak ada tuduhan Anwar kepada UMNO? Semua diserang. Rakyat, penyokong-penyokong Pakatan Harapan yakin tak mungkin bergabung dengan UMNO. Dalam parlimen, wakil DAP bangun serang UMNO. Isu IMDB tak habis-habis, ya. Mereka serang. Tiba-tiba apa berlaku? Dia sanggup UMNO berada di bawah. Biar PH mengatasi kemenangan kursi, biar Barisan Nasional duduk bawah. Kalau Barisan Nasional menang lebih tinggi pada PH, yang jadi Perdana Menteri ialah Ismail Sabri, bukan Anwar. Tapi ada perjanjian antara murid dengan guru. Sebab itu digugurkan Noh Omar, tokoh boleh menang. Digugurkan Saidan Kasim di Perlis, tokoh boleh menang. Digugurkan Ismail Muttalib di Pahang, Halimah di Johor. Ramai tokoh-tokoh yang memang ada peluang menang, tak ada kes, tak ada rekod, dipecat, digantung. Kita rasa pelik. Masa apa dekat pilihan raya tiba-tiba mereka digantung, dipecat? Ini hadapi pilihan raya. Macam sekarang lah, ini tengah nak penamaan calon, tiba-tiba Sanusi ditangkap, didakwa di mahkamah. Kita rasa pelik. Kenapa dia buat macam tu? Sepatutnya kita kena jagalah time ni, kena jaga sungguh, jangan buat silap, ya, nanti rakyat makin marah pada kita. Waktu ni sepatut kita berjaga. Tiba-tiba dia buat, dia pecat pemimpin dia, tokoh-tokoh dia. UMNO sanggup pecat, ya. Rupanya ada agenda tersembunyi. Sama sekarang, kenapa tiba-tiba Sanusi ditangkap, didakwa, baru 3-4 hari berucap, terus didakwa. Ling Guaim berucap macam-macam serang. Kalau gelombang hijau ni yang merintah akan tokoh-tokoh Cina, ya, disebut kuil Hindu, ya, agama lain akan dirobohkan. Banyak laporan polis dibuat, tak ada tangkapan. Tiba-tiba Sanusi terus ditangkap. Itu tanda apa, tuan-tuan? Itu tanda PHBN nak mampus. Itulah tanda dia. Sebab kalau ahli politik dekat pilihan raya, dekat penamaan calon, kita tak akan buat benda pelik macam ni. Benda yang menyebabkan rakyat makin marah. Sepatutnya kita jaga. Tapi kenapa? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah juga ada perancangan. Ya, sama juga kes, ya, Saudara Amzad di Kuala Terengganu. Ya, insya-Allah tuan-tuan beruntung di Kuala Terengganu. Orang lain pilihan raya sekali pangkah, tuan-tuan pangkah dua-dua. Pilih, nobatkan sekali lagi kemenangan kita Kuala Terengganu insya-Allah pada 12 hari bulan nanti. Parti telah pun mengadakan mesyuarat menyelesaikan calon-calon, nama-nama calon. Dan kita telah selesai agih kursi bersama rakan kita dengan bersatu. Alhamdulillah, semua jalan lancar.
Satu dua yang orang diminta tu perkara biasalah. Ya, tapi saya pengalaman dalam jawatankuasa peringkat kursi, ya, kali ni kita lebih mudah kita bincang. Alhamdulillah. Ya, apa yang boleh kita bincang kita cuba, sebab bagi kita kesediaan untuk rakyat bersama-sama mendukung kepimpinan yang ada pada kita. Sahabat-sahabat sekalian, kita tahu setelah kita berusaha, kita ikhtiar, kita doa, kita tawakal. Usaha dengan tenaga kita, ikhtiar dengan akal fikiran kita, doa bagi dua kita dengan Tuhan, kita minta terpulang pada Allah. Dia nak bagi bila, banyak mana dia nak bagi, itu urusan Allah Ta'ala. Untuk makluman tuan-tuan, keputusan pilihan negeri dah ada di Lauh Mahfuz, lama dah ada. Tuhan dah tulis lama dah. Ya. Cuma Allah rahsiakan, Allah tak beritahu. Kenapa? Supaya kita bekerja. Kita buat kerja sungguh-sungguh. Kerana Allah beri pahala pada kita di atas kerja yang kita buat. Bukan menang ke kalah. Bukan dapat pahala bila menang, bila kita kalah tak dapat pahala, tidak. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kamu, Allah jadi saksi apa yang kamu buat. Nabi juga jadi saksi. Kita diminta buat kerja. Bersungguh. Jangan ada di antara kita langsung tak ada saham dalam kemenangan kita. Semua orang kena ambil bahagian. Sebab tu kita lancar derma, pelik. Tengah kempen pilihan raya minta derma dengan pengundi. Sepatut bagi duit pada pengundi. Ya. Tak. Kenapa kita lancar derma? Sebab kita nak semua orang ada saham dalam kemenangan kita, insya-Allah. Tuan-tuan boleh pasang bendera. Yang boleh panjat. Yang boleh buat apa, buatlah. Nak suruh orang tua tak larat dah nak panjat-panjat ni. Kelebihan orang tua, pengalaman. Macam ayahku kita ni, pengalaman lama dalam politik. Tapi kalau tuan-tuan nak suruh dia panjat pokok pasang bendera, nyanyi dia. Lebih orang tua, pengalaman dia. Lebih orang muda, tenaga dia. Bila gabung, cantik lah. Orang tu kata atas lagi. Atas sikit lagi. Yang panjat orang muda lah. Sikit lagi. Ya. Kawan tu merah mata dah panjat. Tapi orang tu kata atas lagi. Gabung tenaga yang muda, yang tua. Ya. Macam kita masak lemak, pucuk paku lah. Santan kena yang tua, baru santan dia banyak, kelapa tua. Pi pucuk paku kena ambil yang muda, jangan ambil yang tua. Cabut gigi. Ya. Kena ambil pucuk paku. Gabung dua tu, insya-Allah ada keberkatan, ada kebaikan. Tapi ingat, jangan jauh dengan Allah Ta'ala. Jangan rasa kita ni hebat, kita pasti menang, penyokong kita ramai, baru ni kita bersih. Jangan riak, jangan takabur. Ya. Jangan overconfident. Sebab Allah Ta'ala pernah menghukum sahabat-sahabat Nabi dalam perang Hunain. Bila masa rasa takjub dengan bilangan tentera ramai, tiba-tiba kalah. Betulkan semula niat, perbaiki amalan, perang kali kedua baru menang. Ya. Kita diajar untuk merapat hubungan dengan Allah. Minta ampun pada Allah silap salah kita. Ya. Dekati masyarakat kita. InsyaAllah, jangan jauh dengan Allah. Allah Ta'ala sentiasa mendengar permintaan ud'uni astajib lakum, minta padaku kata Allah, maka Allah akan perkenankan. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah bukan saja ada saham dalam perjuangan, mudah-mudahan kita juga ada saham dalam kemenangan kita nanti insya-Allah. Saya pernah yakin dan percaya, marilah sama-sama kita bersama-sama dalam gerak kerja ini insya-Allah untuk kita nobatkan kemenangan kita pada 12 hari bulan nanti. Pastikan anak tuan-tuan balik mengundi, yang jauh suruh baliklah. Kata almarhum Tok Aziz, sekalipun kena merangkak, baliklah. Balik. Tunaikan tanggungjawab kita. InsyaAllah kita pakat jaga. Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Salah silap saya minta maaf. Panjang umur jumpa semula pada masa akan datang insya-Allah. Wallahu alam. Sekian dulu untuk malam ini. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir, takbir.